Mengapakah seluruh dunia kini tergilakan Malaysia? Tahukah anda bahawa krisis luar biasa sedang berlaku di peringkat global? Kedutaan Malaysia di pelbagai negara hampir lumpuh akibat kebanjiran orang ramai yang datang memohon visa ke negara ini. Tiket kapal terbang telah menjadi umpama emas dan jeritan putus asa orang di seluruh dunia yang sanggup menghabiskan semua wang mereka untuk melancong ke Malaysia bergema di mana-mana. Gelombang kegilaan ini telah menelan bahkan bangsawan British yang mementingkan tradisi dan maruah. Seorang bapa yang degil pernah menegaskan bahawa negara pulau di timur jauh sebegitu tidak layak untuk dilawati dan berkeras mempertahankan harga dirinya. Namun, sebaik sahaja dia menjejakkan kaki ke bumi Malaysia, nilai-nilainya dengan pantas runtuh dan akhirnya dia menitiskan air mata. Apakah yang telah dilihatnya di Malaysia? Apakah kebenaran di sebalik demam Malaysia ini sehingga BBC pun terpaksa mengadakan siaran khas kecemasan? Imej Malaysia yang anda tidak pernah tahu akan didedahkan tidak lama lagi. Permohonan visa dari seluruh dunia membanjiri kedutaan Malaysia. Jumlah ketibaan pelancong melalui lapangan terbang KLIA dan Subang dalam sehari telah melebihi 200,000 orang. Alasan mengejutkan di sebalik kebanjiran global ke Malaysia telah terbongkar. Seluruh dunia kini kelam kabut, berebut-rebut untuk pergi ke Malaysia. Kedutaan Malaysia di pelbagai negara dipenuhi orang ramai, walaupun harga tiket kapal terbang telah melambung tinggi berkali-kali ganda, di tengah-tengah jeritan putus asa untuk mesti beli, walau apapun caranya. Perbezaan antara mereka yang berjaya mendapatkan tiket dan yang tidak menjadi jelas. Jumlah ketibaan di lapangan terbang KLIA dan Subang dalam sehari telah memecahkan rekod. Boleh dikatakan bahawa gelombang kegilaan terhadap Malaysia telah benar-benar berlaku di peringkat global. Gelombang gergasi ini tidak terkecuali daripada melanda keluarga bangsawan lama British. Apabila anak perempuan kesayangan mereka mengisytiharkan dirinya tergila-gilakan Malaysia, ibu bapanya tidak mempercayai dan memutuskan untuk pergi ke Malaysia sendiri. Tetapi sebaik sahaja mereka mendarat di lapangan terbang Malaysia, prasangka mereka hancur berkecai. Apa sebenarnya yang ada di Malaysia yang membuatkan orang di seluruh dunia berbondong-bondong datang? Kami akan mendedahkan kebenaran situasi ini yang memaksa BBC mengadakan siaran khas kecemasan. Sebelum itu, langganan dan like anda adalah sokongan penting dalam menghasilkan video yang lebih baik. Salam sejahtera, nama saya Sophie. Dilahirkan di kawasan luar bandar London dan kini bekerja di sebuah institut penyelidikan perubatan. Bangun pada waktu yang sama setiap pagi, pergi kerja melalui laluan yang sama, menganalisis set data yang sama, itulah rutin kehidupan harian saya. Ia adalah kehidupan yang boleh diramal, sehingga pagi itu, dunia sunyi saya tiba-tiba hancur. Pagi itu bermula seperti biasa. Laluan bawah tanah stesen King's Cross dipenuhi dengan bunyi tapak kaki seperti biasa. Bau kopi bercampur dengan udara lembab yang biasa menyentuh hidung. Tiba-tiba, terdengar jeritan diikuti dengan bunyi dum yang kuat. Seseorang jatuh di atas lantai. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia memegang dadanya dan ternganga berulang kali, seperti ikan yang baru ditangkap dari air. Tolong, ada sesiapa tak? Perlu panggil ambulans. Apa nak buat? Apa nak buat? Orang ramai menjerit, tetapi tiada siapa yang berani mendekat. Begitu juga saya. Kaki saya terasa terpaku di lantai, tidak dapat bergerak. Jantung saya berdegup kencang, tetapi saya tidak tahu apa yang patut dilakukan. Pada saat itu, beri laluan, saya doktor. Seorang lelaki merempuh orang ramai. Dia seorang lelaki Asia berambut hitam, berpakaian kemas. Dia tidak teragak-agak melutut di sisi lelaki tua itu. Pak Cik, dengar suara saya tak? Dia menggoncang bahu lelaki tua itu perlahan-lahan dan bertanya. Apabila tiada tindak balas, dia segera menggunakan jarinya untuk menekan leher lelaki tua itu. Tiada nadi. Jantung berhenti. Pergerakannya lancar seperti air. Dia membuka butang baju lelaki tua itu, menekan kuat di tengah dada dengan tangan yang bertindan, dan mula menekan dengan kuat. 1, 2, 3, kiraannya bergema di seluruh laluan. Cik yang memakai kot merah di sana. Tiba-tiba, dia memandang tepat ke arah saya. Ada mesin ID di dinding. Bawa ke sini. Badan saya yang kaku seketika mula bergerak.
Saya menemui kotak merah yang tergantung di dinding, berlari dan membukanya. Semasa saya memegang alat berat itu dan berlari kembali, dia masih terus menekan dada tanpa henti. Butiran peluh muncul di dahinya, tetapi pergerakan tangannya tidak terganggu sedikit pun. Bagus. Lekatkan pad elektrod, katanya sambil menghidupkan mesin AED. Anda nampak gambarnya, kan? Ikut arahan itu. Tangan saya yang terketar melekatkan pad elektrod pada dada lelaki tua itu. Suara dari mesin itu berkata, sedang menganalisis. Sila berundur. Semua orang berundur, dia menjerit. Bip! Badan lelaki tua itu tersentak dengan kejutan elektrik. Dia memeriksa nadi sekali lagi. Belum berjaya. Terus tekan. Peluh menitis dari dahinya, tetapi dia tidak berhenti. Lengannya pasti sakit, tetapi wajahnya tidak menunjukkan sebarang tanda. Hanya keazaman untuk menyelamatkan nyawa yang memenuhi matanya. Apabila petugas penyelamat tiba, lelaki tua itu terbatuk dan membuka matanya. Dia selamat. Tepukan gemuruh bergema di sekeliling. Hebat, terbaik. Tetapi dia perlahan-lahan berdiri, mengibaskan pakaiannya, dan hendak berlalu pergi. Tunggu sekejap. Saya memegang lengannya. Terima kasih banyak-banyak. Kalau awak tak ada. Dia ketawa malu dan menggelengkan kepala. Tak apa, Cik. Saya cuma buat apa yang patut. Sekurang-kurangnya, boleh saya tahu nama awak? Cuma orang lalu lalang, Cik. Dia menundukkan kepala sedikit dan hilang dalam keramaian. Tetapi dalam masa yang singkat itu, kedalaman dan keikhlasan dalam jiwanya telah terukir dalam hati saya. Dalam perjalanan pulang, imej itu tidak pernah hilang dari fikiran saya. Keberanian untuk menerpa tanpa ragu-ragu ketika semua orang teragak-agak, ketepatan sentuhan untuk menyelamatkan nyawa, dan bahkan imej belakangnya yang berlalu pergi tanpa mengharapkan sebarang balasan. Malam itu, saya sedar bahawa buat pertama kali dalam hidup saya telah bertemu dengan wira sejati. Lelaki muda Asia yang saya tidak tahu namanya itu telah menyalakan percikan kecil dalam hati saya yang keras. Makan malam pada malam itu. Meja makan besar di rumah kami sunyi dan dingin seperti gunung ais. Hanya bunyi pinggan perak berlaga di bawah lampu kristal yang memecahkan kesunyian. Kepala saya dipenuhi dengan peristiwa tengah hari tadi. Jeritan kelam kabut dan suara tenang, seorang lelaki yang menenangkan segalanya. Jantung saya masih berdegup sedikit daripada kegembiraan pada masa itu. Ayah sedang menyondongkan gelas wainnya dengan anggun dan bercakap tentang maruah keluarga seperti biasa. Tetapi hari itu, kata-kata ayah kedengaran kosong seperti cengkerang. Saya mengumpulkan keberanian dan membuka mulut. Ayah, tengah hari tadi di stesen King's Cross, saya nampak seorang lelaki muda selamatkan nyawa seseorang. Ayah kelihatan sedikit berminat dengan kata-kata saya, tetapi sebaik sahaja saya memberitahu bahawa lelaki muda itu adalah seorang Asia, matanya serta-merta menjadi dingin. Ayah ketawa sinis dan meletakkan gelas wain. Sophie, keberanian dan maruah adalah perkara yang berbeza. Bertindak kelam kabut dalam situasi krisis bukanlah sifat mulia seorang lelaki. Tapi ayah, dia tak harapkan sebarang balasan pun. Saya membantah dengan berani. Itulah taktik mereka, Sophie, ayah berkata dengan tegas. Berpura-pura merendah diri untuk menarik perhatian. Pada masa itu, adik perempuan saya, Emily, menyampuk. Kakak, mungkinkah dia orang Malaysia? Tanya Emily dengan mata bersinar. Saya rasa dia mungkin orang Malaysia. Bilik Emily dipenuhi dengan poster penyanyi Malaysia dan barangan animasi tempatan. Kakak tahu tak, lelaki paling cool di London sekarang semuanya lelaki Malaysia. Mereka memang hebat. Kening ayah berkerut. Emily, bercakap tentang kegilaan Malaysia lagi? Itu tidak sopan semasa makan, ibu menegur dengan lembut. Richard, zaman dah berubah. Elizabeth, keluarga kita telah mempertahankan maruah Empire British selama lebih 500 tahun. Awak lupa ke? Tetapi neraca dalam hati saya telah condong sepenuhnya. Maruah kosong ayah yang merujuk kepada nama keluarga dan keturunan, dan maruah hidup lelaki muda itu yang menyelamatkan nyawa dengan tindakan tanpa diketahui namanya. Saya rasa jauh di lubuk hati bahawa saya tidak boleh lagi tinggal dalam dunia ayah. Walaupun saya masih tidak tahu nama lelaki itu, saya rasa hidup saya telah mula mengalir ke arah yang baru. Dan beberapa hari kemudian, takdir benar-benar memberikan jawapan kepada saya. Hujung minggu, kawan saya, Olivia,
menelpon. Sophie, kau asyik duduk rumah je. Jom rasa kemeriahan macam ni. Dia membawa saya ke Stadium Stamford Bridge. Itu adalah perlawanan besar Liga Perdana antara Chelsea dan Manchester United. Sorakan penonton lebih 40,000 orang memenuhi stadium. Ia sangat kuat sehingga telinga saya hampir pekak. Pemain berlari ke sana-sini di padang. Orang ramai minum bir dan menjerit. Tiba-tiba, aduh, anak saya, terdengar jeritan dari barisan hadapan. Seorang budak lelaki berusia kira-kira 6 tahun, mukanya merah padam, memegang lehernya. Max, Max. Ayahnya segera menampar belakang budak itu dengan kuat. Bernafas, sayang. Tolonglah. Tetapi budak itu hanya ternganga tanpa mengeluarkan suara. Sekeping sausage hot dog telah tersangkut sepenuhnya di kerongkongnya. Ada dokter tak? Ada dokter di sini tak? Ibu budak itu menjerit sambil menangis. Orang di sekeliling mengeluarkan telefon untuk mengambil video atau menjerit dalam kekeliruan. Bibir budak itu mula menjadi ungu. Pada saat itu, beri laluan. Terdengar suara yang biasa. Lelaki itu merempu orang ramai. Rambut hitam, tubuh tangkas. Sudah pasti, dia adalah lelaki muda dari kereta api bawah tanah. Dia segera memahami situasi itu. Dia memegang bahu ayah budak itu dan berkata dengan tegas, "Saya doktor, beri laluan." Kemudian, dia memeluk budak itu dari belakang tanpa teragak-agak, memegang tubuh kecil budak itu pada sudut yang betul, menggenggam penumbuk dan meletakkannya di bawah ulu hati budak itu. Tekanan kali pertama, tiada tindak balas. Tekanan kali kedua, masih tiada apa-apa yang keluar. Tempat duduk penonton senyap. Lebih 40,000 orang menahan nafas, memerhatikan seorang budak dan seorang lelaki muda. Hak! Bersama bunyi batuk, cebisan hot dog terkeluar dari mulut budak itu. Wah, budak itu menangis. Dia selamat. Max, anakku. Ibu budak itu memeluk anaknya. Ayah budak itu memegang tangan lelaki muda itu dan menundukkan kepala berulang kali. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak-banyak. Awak selamatkan anak saya. Seluruh stadium dipenuhi dengan tepukan. Seseorang menjerit, "Wira, hebat." Skrin besar menayangkan semula kejadian itu. Imej lelaki muda yang tenang membantu budak itu di zoom masuk. Penonton berdiri dan bertepuk tangan. Dia tunduk malu dan hendak meninggalkan tempat duduknya. Kali ini, saya takkan biarkan awak lari lagi. Saya berlari keluar, meninggalkan Olivia. Tunggu sekejap, saya memegang lengannya. Dia berpaling dan kelihatan mengenali saya. Matanya terbeliak. "Oh, Cik yang saya jumpa kat kereta api bawah tanah, kan? Ya, kita jumpa lagi ya." Jantung saya berdegup kencang. "Saya rasa ini bukan kebetulan lagi." Dia ketawa malu. Saya pun terkejut. "London ni kecil sangat ke? Kali ni tolong beritahu nama awak, boleh?" Saya bertanya. "Oh ya, boleh. Nama saya Adnan. Adnan Syafiq. Nama saya Sophie Sher." Kami berjabat tangan. Tangannya hangat dan mantap. "Awak dari Malaysia, ya?" Saya bertanya. "Ya, Cik. Doktor kecemasan. Datang untuk latihan jangka pendek di Hospital St. Mary's, London, doktor kecemasan. Patutlah tenang dan mahir macam tu. Awak peminat Chelsea ke?" Saya menunjuk ke padang dan bertanya. "Tok, Cik. Sebenarnya saya tak berapa tahu pasal bola." Dia ketawa dan menjawab. "Kawan sekerja kat hospital yang bagi tiket, jadi saya datang tengok. Tak sangka pula jadi macam ni. Selamatkan nyawa orang sampai 2 kali, memang hebat. Sebagai doktor, itu memang tanggungjawab. Di Malaysia, kalau berlaku perkara macam ni, semua orang akan tolong. Kami tak pernah diajar untuk sekadar lalu depan orang sakit. Doktor Malaysia lain pun mesti buat perkara yang sama. Semua orang tolong. Malaysia ni negara macam mana, ya? Sekurang-kurangnya, boleh saya dapat nombor telefon awak?" Saya terlepas cakap tanpa berfikir. Sebaik sahaja kata-kata itu terluar, saya menutup mulut dengan terkejut. Dia tersenyum dan menghulurkan telefon bimbitnya kepada saya. "Tentu, Cik." Dengan senang hati, bertemu 2 kali secara kebetulan dan setiap kali melibatkan peristiwa menyelamatkan nyawa. Adakah ini benar-benar kebetulan atau takdir? Tetapi, ada satu perkara yang pasti. Pertemuan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Selepas mendapat nombor telefon Adnan, saya merenung telefon bimbit saya selama 3 hari, membuka skrin mesej dan menutupnya.
Jari saya yang terketar menaip, salam sejahtera, saya Sophie, dan memadamnya. Menaip, awak ingat saya tak? Dan memadamnya lagi. Ketakutan menguasai, seolah-olah dunia selamat saya akan runtuh, sebaik sahaja saya menghubunginya. Suara ayah bergema di telinga saya. Jangan bergaul dengan orang asing, Sophie. Tetapi senyuman hangat Adnan, pandangan mata yang ikhlas ketika menyelamatkan nyawa, kembali dalam ingatan berulang kali. Dia tidak pernah memuji dirinya sendiri walau sekalipun. Sebaliknya, dia berkata itu adalah perkara biasa, dan semua orang akan melakukannya. Akhirnya, pada malam keempat, jam 2 pagi, saya mengumpulkan keberanian. Salam sejahtera, Sophie di sini. Terima kasih sekali lagi kerana selamatkan budak tu hari tu. Kalau awak lapang, jom minum teh bersama. Selepas menekan hanta, saya menutup diri dengan selimut. Jantung saya berdegup kencang seolah-olah hendak meletup. 5 minit kemudian, ada balasan. Cik Sophie, terima kasih kerana menghubungi. Saya sangat gembira. Petang esok lapang, saya tahu sebuah kafe yang bagus di Covent Garden. Keesokan harinya, saya tiba 1 jam lebih awal dari biasa. Melihat cermin, membetulkan rambut berulang kali. Apabila dia tiba, jantung saya mula berdegup kencang lagi. Lama tunggu, Adnan tersenyum ceria dan berjalan masuk. Tak, saya baru sampai. Kami duduk bertentangan di kafe kecil itu. Dia bertutur dalam bahasa Inggris dengan lancar, sungguh menakjubkan. Bagaimana dengan England? Saya bertanya. Bagus, Cik. Terutamanya sistem perubatan yang sangat mengagumkan. Walaupun Malaysia telah banyak maju, masih banyak yang perlu dipelajari. Perubatan Malaysia pun hebat, kan? Dalam beberapa aspek, kita di antara yang terbaik di dunia. Cik, matanya bersinar. Sistem perubatan kecemasan, kadar kejayaan pembedahan, dan beberapa teknologi perubatan, kita telah mengatasi England. Tapi saya datang ke sini untuk belajar pengalaman dan sistem England yang telah lama wujud. Ia adalah jawapan yang merendah diri dan membanggakan. Dia menyambung, orang Malaysia ni prihatin, Cik. Terutamanya bila nampak orang dalam kesusahan, kami takkan biarkan. Kami masih ingat budi baik seluruh dunia yang membantu kami semasa pemulihan negara selepas perang. Jadi, kami diajar bahawa kini giliran kami untuk membalas. Perang? Kisah perang yang selalu ayah saya sebut. Tapi perang yang keluar dari mulut Adnan bukan luka, tetapi ingatan akan budi baik. Mengingat budi baik. Sungguh indah. Itu perkara biasa, Cik. England pun pernah bagi bantuan perubatan kepada kami. Datuk, saya selalu cerita dia pernah dirawat oleh pasukan perubatan British dulu. Hati saya terasa hangat serta merta. Ayah pernah kata Malaysia cuma negara pulau jauh, tapi mereka masih ingat bantuan masa lalu. Kami berbual selama 3 jam tanpa henti. Tentang perubatan, tentang budaya, bahkan tentang impian masing-masing. Dia seorang pendengar yang baik. Dia mempunyai empati yang tulus terhadap kata-kata saya dan kadang-kadang mengajukan soalan yang tajam. Cik Sophie, kenapa pilih analisis data perubatan? Sebenarnya, sebab ayah saya nak. Dia kata itu kerjaya yang stabil dan berprestij. Dan awak? Ini kerja yang awak betul-betul nak buat? Tiada sesiapa pernah tanya saya soalan macam ni sebelum ni. Saya teragak-agak seketika dan menjawab, sebenarnya, saya nak bantu orang secara langsung di barisan hadapan. Saya nak jadi doktor. Tapi ayah kata, bekerja dengan tangan yang kotor bukan perkara yang patut dilakukan oleh wanita mulia. Wajah Adnan menjadi serius. Di Malaysia, ramai doktor wanita yang berjaya, Cik, dan mereka adalah orang yang anggun dan dihormati lebih daripada sesiapa pun. Sejak hari itu kami kerap berjumpa. Pada hujung minggu, kami pergi ke muzium bersama-sama, berjalan di tepi sungai Thames. Dia menunjukkan kepada saya dunia baru. 2 minggu kemudian, pada pagi Sabtu yang tenang, saya membuat keputusan untuk memberitahu ayah. Ayah, saya dah ada orang yang saya suka. Ayah meletakkan surat khabar dan tersenyum. Oh, ya? Anak keluarga dari Oxford ke? Tak, ayah. Dia doktor. Doktor dari Malaysia. Gelas terjatuh di atas lantai, bunyi dentingan kuat bergema di ruang makan. Apa kau cakap? Muka ayah merah padam. Malaysia? Negara pulau di timur jauh tu? Malaysia ni negara yang maju, ayah. Lagipun, budaya tak sama. Kenapa nak berkawan dengan lelaki dari tempat macam tu?
Pada masa itu, Emily menyampuk. Ayah tahu tak, Malaysia dah maju macam mana? Ia adalah kuasa ekonomi, tahu. Elizabeth, tetapi prasangka ayah kuat seperti dinding. Dan malam itu, saya memutuskan untuk berhadapan dengan ayah buat kali pertama. Selepas berhadapan dengan ayah, saya berbohong buat kali pertama. Saya nak jumpa Olivia, ayah, tetapi sebenarnya, saya hendak berjumpa Adnan. Rasa bersalah menguasai, tetapi keterujaan lebih besar. Adnan yang saya temui di Westminster Abbey berpakaian santai, berbeza dari biasa. Seluar jeans dan baju kemeja putih. Tetapi kenapa dia kelihatan begitu segak? Hari ini saya akan bawa Cik jalan-jalan London, dia tersenyum ceria. Jalan-jalan London? Sepatutnya saya yang bawa awak jalan-jalan, kan? Tak, Cik. Saya nak Cik tengok London yang saya temui secara istimewa. Kami berjalan di tepi sungai. Dia melihat London dengan mata seorang pelancong sejati. Cik tahu tak jambatan tu? Adnan menunjuk ke arah Millennium Bridge. Mula dibuka tahun 2000, tapi mula-mula ia bergoyang kuat sangat sampai kena tutup 2 hari. Lepas 2 tahun baiki baru dibuka semula. Macam mana awak tahu perkara macam tu? Orang Malaysia banyak buat kajian sebelum melancong. Cik, dari sejarah negara tu sampai kedai makan sedap, kami tahu semua. Dia ketawa dan berkata, kami panggil diri kami lebih lokal daripada lokal. Apabila sampai di kawasan South Bank, bau makanan dari gerai-gerai terapung. Adnan tidak teragak-agak membeli nasi kandar India, char kway teo Cina dan satai Malaysia dan berkongsi dengan saya. Makan campur-campur macam ni boleh ke? Saya bertanya dengan terkejut. Makanan tak ada sempadan, Cik. Kalau sedap, itu dah cukup. Di Malaysia, ada makanan dari seluruh dunia, Cik. Di Kuala Lumpur, Cik boleh jumpa makanan dari setiap negara. Pemikiran fleksibelnya sangat menarik. Ayah, saya pasti tidak akan makan makanan gerai seperti ini. Baiklah, seterusnya tempat yang saya betul-betul nak Cik tengok. Adnan membawa saya ke sebuah restoran Malaysia kecil di sudut Soho. Terdapat papan tanda dalam tulisan Jawi tergantung di pintu masuk. Ni restoran Malaysia paling sedap kat London, Cik. Boleh panggil dia Malaysia kecil. Apabila masuk ke dalam kedai, udara hangat menyelubungi. Bau belacan, bunyi makanan digoreng, dan perbualan ceria dalam bahasa Melayu. Selamat datang, Adnan. Pemilik kedai menyapa dengan gembira. Hari ini datang dengan awek cantik, ya? Adnan ketawa malu. Ya, kawan saya, Sophie. Oh, cantik betul. Orang asing, tapi boleh makan makanan Malaysia ke? Saya akan ajar dia makan, jawab Adnan. Makanan dihidangkan di atas meja. Nasi lemak, laksa penang, ayam masak merah, dan kuih muih yang harum. Ini semua makanan ke? Saya bertanya dengan terkejut. Di Malaysia, budaya kami adalah untuk makan sekeluarga, Cik. Makanan yang dimakan seorang diri itu sunyi. Adnan mengajar saya cara menggunakan penyepit dan sudu. Guna ibu jari dan jari telunjuk untuk pegang penyepit atas, dan guna jari tengah untuk sokong penyepit bawah. Makanan jatuh beberapa kali dari tangan saya yang kekok. Aduh, susahnya. Pelan-pelan, Cik. Semua budak Malaysia pun macam ni mula-mula. Dia memegang tangan saya dan membetulkan postur saya. Kehangatan dari tangannya membuatkan wajah saya panas. Apabila saya makan sesudu laksa penang, kejutan melanda. Rasa pedas, masam, manis, dan harum yang sebati. Sedap sangat. Akan lebih sedap kalau makan dengan nasi panas, Adnan mengesyorkan. Ia adalah dunia rasa yang sama sekali berbeza daripada makanan British. Di Malaysia, ada pepatah, makan satu pinggan. Adnan meletakkan ayam masak merah ke dalam pinggan saya. Makan bersama tu maknanya berbagi hati, Cik. Jadi, kami makan dengan orang yang kami nak rapat, nak kongsi hati. Kongsi hati dengan makanan. Sungguh indah. Sejak zaman makanan susah didapati, makan adalah komunikasi penting, Cik. Semangat perkongsian ini juga berkait dengan hati budi bahasa kami, kata Adnan. Hati saya terasa hangat serta merta. Ayah fikir Malaysia cuma negara jauh, tetapi perasaan mereka mempunyai sejarah dan budaya yang mendalam. Apabila kami selesai makan dan hendak meninggalkan kedai, pemilik kedai menghulurkan bungkusan. Ambil ni, bawa balik makan kat rumah. Hadiah untuk teman wanita Adnan. Tak apa, saya tak nak susahkan, saya menolak dengan serba salah.
Tetapi pemilik kedai itu meletakkan bungkusan itu ke dalam tangan saya dengan kuat. Di Malaysia, menolak kadang-kadang boleh dianggap kurang sopan. Cik, bisik Adnan. Cuma cakap terima kasih dan ambil. Apabila keluar dari kedai, saya bertanya, awak ni saudara mara pemilik kedai ke? Tak, cik. Cuma pelanggan tetap. Bukan keluarga, kenapa dia baik sangat dengan awak? Adnan tersenyum hangat. Orang Malaysia memang macam ni, cik. Kami ada kasih sayang yang kuat. Terutamanya semangat gotong royong telah berakar umbi. Sejak hari itu, hubungan kami menjadi lebih mendalam. Tetapi di rumah, saya masih terpaksa terus berbohong. Sebulan selepas saya bertemu Adnan, pada pagi Sabtu yang tenang, saya melihat sisi lain dirinya buat kali pertama. Sophie, hari ini jom pergi tempat istimewa dengan saya? Tanya Adnan melalui telefon. Tempat istimewa? Tempat yang saya pergi setiap minggu, cik. Mungkin susah sikit, cik. Okey ke? Rasa ingin tahu saya memuncak. Dia membawa saya ke sebuah gereja kecil di kawasan timur London, tempat orang gelandangan berkumpul. Terdapat papan tanda lama tergantung, klinik perubatan percuma. Awak buat apa kat sini? Aktiviti sukarela, cik. Merawat mereka yang tak dapat akses kepada perkhidmatan perubatan. Apabila masuk ke dalam bangunan, ada bau disinfektan. Bersama puluhan orang gelandangan, ada pelbagai jenis orang, dari lelaki tua hingga remaja. Doktor, Adnan. Seorang lelaki tua melihat Adnan dan tersenyum ceria. Datang lagi? Macam mana lutut George minggu ni? Dah banyak baik, doktor. Terima kasih pada ubat yang awak bagi. Berkesan betul. Adnan memakai kot makmal putih dan mula memeriksa. Saya membantu menyusun peralatan perubatan dan merekod sejarah pesakit di sebelahnya. Pesakit pertama adalah wanita pertengahan umur yang batuk teruk. Adnan menggunakan stetoskop dan bertanya, Mary, batuk ni sejak bila? Lebih kurang sebulan, tapi tak ada duit nak pergi hospital. Adnan memeriksa dengan tenang dan mengeluarkan ubat dari bagnya untuk diberikan. Ni untuk seminggu, Mary. Kena habiskan semua, ya? Dan tidur selimut tebal. Berapa kena bayar, doktor? Tak perlu bayar, Mary. Sebagai ganti, janji dengan saya satu perkara. Habiskan ubat ni dan datang jumpa saya lagi minggu depan. Mata wanita itu berkaca-kaca. Terima kasih, Dr. Adnan. Pesakit kedua adalah bekas tentera yang berjalan dengan tongkat. Adnan melutut melihat kakinya. Luka lama berulang. Ya Michael, saya faham tuan. Tuan dah banyak susah. Pada saat itu, wajah lelaki tua itu melembut. Kau orang pertama yang faham kesakitan aku. Adnan membersihkan luka dengan teliti dan mendengar dengan tekun cerita masa lalu lelaki tua itu. Selama 3 jam, Adnan terus memeriksa pesakit tanpa henti. Yang menghairankan, dia mengingati nama dan sejarah perubatan setiap pesakit. Sam, kena kurangkan manis ya, sebab awak ada diabetes. Anna, awak ada asma. Kena bawa ubat sepanjang masa. Semasa waktu rehat tengah hari, saya bertanya semasa kami berehat sebentar, macam mana awak boleh ingat semua ni? Doktor tak tengok penyakit je, cik, tapi kena tengok orang, jawab Adnan dengan serius. Bila kita tengok seluruh kehidupan orang tu, barulah kita boleh rawat dengan betul. Sebab penyakit cuma sebahagian daripada kehidupan orang. Walaupun begitu, ini kerja tak berbayar, kan? Adnan tersenyum. Kami ada istilah, berkhidmat. Buat kebaikan kepada orang lain, ia akan kembali kepada diri kita sendiri. Saya jadi doktor pun sebab sokongan masyarakat. Sekarang giliran saya untuk membalas budi. Apabila pemeriksaan berakhir pada waktu petang, semua orang gelandangan keluar dan melambai tangan kepada Adnan. Terima kasih, Dr. Adnan. Datang lagi minggu depan. Awak ni malaikat. Adnan tersenyum malu dan menyapa seorang demi seorang. Di hadapan pemandangan yang hangat itu, saya tidak dapat bergerak. Dalam dunia ayah, orang yang kaya dan terkenal dihormati, tetapi dalam dunia Adnan, orang yang berkongsi apa yang mereka miliki disayangi. Siapakah bangsawan sejati? Jawapannya telah diputuskan dalam hati saya. Dan tidak lama kemudian, saya membawa jawapan itu kepada ayah. Apabila pulang ke rumah, saya menutup pintu bilik dan mengeluarkan gambar yang saya ambil dengan Adnan. Ia adalah gambar yang diambil di hadapan klinik. Apabila melihat senyumannya yang hangat, jantung saya berdegup kencang lagi. Kakak tengok apa?
Emily masuk tanpa mengetuk pintu. Saya cuba menyembunyikan gambar itu, tetapi sudah terlambat. Wah, siapa nih? Segak betul. Mata Emily bersinar seperti bintang. Dia duduk di atas katil dan merenung saya. Saya tiada pilihan selain menceritakan kisah Adnan. Menyelamatkan lelaki tua di kereta api bawah tanah, menyelamatkan budak di stadium, dan pemeriksaan gelandangan percuma setiap minggu. Doktor yang hebat, wira, dan sukarelawan lagi, macam hero dalam drama, tapi ayah tak setuju sebab dia orang Malaysia. Emily serta-merta bangun dan mengeluarkan telefon pintarnya. Dia menunjukkan artikel dari BBC News, The Guardian, dan The Times satu persatu. Kakak tahu tak, budaya pop Malaysia tengah kuasai dunia sekarang. Dia menatal skrin. Terdapat carta Netflix yang menunjukkan siri dan animasi Malaysia berada di tangga teratas. Semua kawan kat sekolah nak pergi Malaysia, tahu. Nak belajar kat Kuala Lumpur tu, persaingan sengit gila. Jessica siap dapat kerja kat syarikat Malaysia lagi. Emily mengeluarkan baju tee dengan tulisan Jawi dari almari. Perkataan cinta jelas kelihatan. Saya tengah belajar bahasa Malaysia. Tahun depan saya nak pergi kerja dan melancong kat sana. Saya terkejut. Bertentangan dengan prasangka ayah, Emily telah berlari ke hadapan menuju ke Malaysia. Kakak, dunia dah berubah, kata Emily dengan serius. Sekarang Malaysia ni lambang cool habis. Kalau kakak lepaskan doktor tu, kakak akan menyesal seumur hidup. Selepas Emily keluar, saya mengumpulkan keberanian dan menghantar mesej kepada Adnan. Adik saya dah jadi peminat tegar awak. Dia kata Malaysia memang hebat. Yang penting, Sophie, apa yang awak rasa? Hati saya hangat apabila mendapat balasan. Saya telah membuat keputusan untuk tidak bersembunyi lagi, akan berhadapan secara terbuka. Beberapa hari kemudian, malam hujung minggu, seluruh keluarga kami berkumpul menonton BBC News di ruang tamu. Ayah sedang membaca surat khabar sambil menghirup whisky. Berita utama hari ini, kami akan membawakan detik ajaib di Stamford Bridge. Saya mendongak apabila mendengar suara penyampai berita dan terkejut melihat imej Adnan di skrin. Telah disahkan berita tentang seorang lelaki muda yang menyelamatkan seorang budak yang hampir tercekik semasa perlawanan Chelsea baru-baru ini. Di tengah-tengah puluhan ribu penonton, video litar tertutup stadium dimainkan semula. Imej Adnan berlari merempuh orang ramai dan melakukan bantuan Heimlich dengan tenang, sangat jelas. Beliau disahkan sebagai doktor kecemasan dari Malaysia, kata wartawan itu. Yang mengejutkan, bulan lepas beliau juga menyelamatkan pesakit jantung terhenti di stesen King's Cross. Terdapat juga imej dari kamera litar tertutup di kereta api bawah tanah. Walaupun kabur, badan Adnan masih dapat dilihat. Cawan teh di tangan ayah terhenti. Seorang pakar perubatan muncul sebagai pengulas. Tahap perubatan kecemasan Malaysia adalah antara yang terbaik di dunia. Mereka mempunyai keupayaan rawatan yang pantas dan tepat. Kita sendiri banyak yang perlu dipelajari daripada mereka. Ayah meletakkan surat khabar dan merenung skrin. Dia bergumam perlahan, seolah-olah bercakap dengan dirinya sendiri. Lelaki muda tu tak cakap kosong, tapi betul-betul selamatkan orang, ya? Dalam nada suara ayah, terdapat kejutan menggantikan penghinaan biasa. Ia adalah saat pertama kali dinding prasangka, ayah yang kuat mula retak. Ibu memuji, memang lelaki muda yang hebat. Pada saat itu, ayah tiba-tiba menoleh ke arah saya. Sophie, lelaki yang kau berkawan tu, dia ke lelaki muda tu. Jantung saya jatuh ke buku lali. Macam mana ayah tahu? Saya tengok muka kau dah tahu, kata ayah perlahan. Kau keluar setiap hari. Ayah, saya minta maaf. Tetapi ayah mengangkat tangan, memotong kata-kata saya. Terdapat kesunyian seketika, dan kemudian ayah membuka mulut. Bawa lelaki muda tu datang rumah. Apa? Saya tidak percaya. Saya nak jumpa dia sendiri dan tengok betul-betul. Dia betul-betul macam yang berita cakap atau cuma pakai topeng lain? Malam itu, saya menelefon Adnan. Ayah kata dia nak jumpa awak. Akhirnya sampai juga ya. Saya rasa perkenalan rasmi ni bagus. Makan malam 2 hari kemudian telah ditetapkan sebagai penentu nasib. Mampukah Adnan meruntuhkan dinding ayah yang keras kepala? Malam Jumaat, seperti yang dijanjikan, jam 7 malam. Loseng pintu rumah berbunyi. Jantung saya berdegup kencang mengikutinya.
Apabila saya membuka pintu, Adnan berdiri di sana. Sut hitam, tali leher gelap. Di tangannya, ada sejambak bunga dan wain. Rambutnya kemas, kasut kulitnya berkilat seperti cermin. Salam sejahtera, Sophie. Dia tersenyum lembut. Apabila masuk ke ruang tamu, ayah duduk di meja makan. Pandangan matanya yang merenung Adnan dari kepala hingga ke kaki terasa berat. Ibu menyambut dengan hangat, manakala Emily melambai dengan mata bersinar. Duduk. Suara ayah dingin. Adnan tunduk hormat dengan sopan. Selamat berkenalan, Lord Richard. Nama saya Adnan Syafiq. Adab British yang sempurna. Ayah kelihatan sedikit terkejut, tetapi tidak mengubah air mukanya. Keheningan seketika mula menyelubungi. Kemudian, ayah membuka mulut. Umur berapa? 32 tahun, Tuan. Hospital di Malaysia, doktor kecemasan. Hospital University di Kuala Lumpur, Tuan. Ayah meletakkan gelas wain dan memulakan soalan yang serius. Mampukah kau bertanggung jawab terhadap anak perempuan saya? Negara tempat kau tinggal dan dunia tempat kami berada, ia sama sekali berbeza. Meja makan menjadi senyap serta-merta. Tetapi Adnan tidak panik. Sebaliknya, dia tunduk hormat dengan sopan, kemudian menjawab dengan nada suara yang tenang tetapi berat. Lord Richard, sepanjang saya belajar perubatan, saya sentiasa menghormati England. Ayah mengangkat kening. Ya, Tuan. Dari Fleming yang menemui penisilin hingga ramai perintis yang meletakkan asas perubatan moden, mereka datang dari England. Adnan menarik nafas sedikit dan menyambung. Semasa dunia kucar-kacir, perubatan England telah menyelamatkan banyak nyawa. Datuk, saya pun pernah diselamatkan pada masa lalu dan kami tak pernah lupakan budi baik itu. Air muka ayah sedikit berubah. Ini adalah jawapan yang tidak dijangka olehnya. Orang Malaysia tidak lupakan budi baik yang diterima, Tuan. Dan kami diajar untuk membalas budi itu kepada masyarakat. Sebab saya datang ke England pun sama, untuk belajar sistem perubatan yang maju, dan ingin membalas budi kepada negara saya dan dunia ini. Adnan memandang saya dan berkata, cinta saya terhadap Sophie pun sama, Tuan. Saya akan membalas budi hubungan yang berharga ini dengan kebahagiaan yang lebih besar sepanjang hidup saya. Di Malaysia, kami panggil ini membalas budi. Tantan. Keheningan menyelubungi ruang makan. Ayah merenung Adnan. Ini bukan sekadar pengakuan cinta, tetapi jawapan yang penuh dengan penghormatan terhadap sejarah dan falsafah. Ibu memuji, memang lelaki muda yang berfikiran mendalam. Tetapi ayah masih belum hilang keraguan. Kata-kata sesiapa pun boleh cakap, tapi adakah Malaysia tu tempat yang anak perempuan saya patut pergi tinggal? Negara pulau di Timur Jauh tu, dengan budaya dan tradisi yang berbeza. Malaysia adalah salah satu negara paling selamat dan maju di dunia sekarang, Tuan. Kuala Lumpur diiktiraf sebagai bandar yang lebih selamat daripada London, Tuan. Saiz ekonomi pun antara yang teratas di dunia. Ayah berhenti bercakap seketika. Dia berasa serba salah dengan hakikat bahawa Malaysia telah maju lebih daripada yang dia jangkakan. Pada saat itu, Emily tiba-tiba bangun. Ayah, jangan buat keputusan dengan pengetahuan lama dan prasangka. Senang je, kita pergi Malaysia dan tengok dengan mata sendiri. Kalau dah tengok sendiri, ayah akan faham. Ia adalah cadangan yang tidak dijangka, tetapi dalam satu aspek, ia adalah penyelesaian yang paling pasti. Jom kita bercuti sekeluarga kat Malaysia. Emily menjerit gembira. Saya akan uruskan semuanya, dari tiket kapal terbang sampai hotel. Ayah memandang Emily dengan wajah terkejut. Tetapi pada saat itu, Adnan membuka mulut. Itu idea yang sangat bagus, Tuan. Saya akan jadi pemandu pelancong. Saya nak tunjukkan Malaysia yang sebenar kepada Tuan. Mata ayah menjadi tajam. Malaysia yang kau nak aku tengok, ya? Tak, Tuan. Adnan menjawab dengan tegas. Malaysia yang sebenar, Tuan. Kedua-dua yang terang dan yang gelap. Keheningan yang panjang menyelubungi. Kemudian, kata-kata yang tidak dijangka keluar dari mulut ayah. Baiklah. Meja makan sunyi dengan satu perkataan ayah. Betul-betul, saya akan pergi tengok sendiri dan buat keputusan. Jom pergi Malaysia, Emily menjerit. Ibu pun terkejut tetapi tersenyum. Adnan tunduk hormat dengan mendalam. Terima kasih banyak, Lord Richard. Saya takkan kecewakan Tuan. Menyesal atau tak menyesal,
Saya akan pergi tengok dan buat keputusan sendiri, ayah masih dingin. Ini adalah ujian untuk kau dan untuk negara kau. Air mata saya mengalir. Rasa lega dan takut menguasai serentak. Emily mengeluarkan teleponnya, mencari tiket kapal terbang. Kelas perniagaan Malaysia Airlines ni mesti bagus. Emily, bertenang, ayah mengeluh. Tetapi saya perasan, hujung bibir ayah sedikit terangkat. Adnan berdiri dan berkata, saya akan sediakan jadual perjalanan dan hantar. Supaya tuan dapat lihat masa lalu, masa kini, dan masa depan Kuala Lumpur. Selepas dia pergi, Emily bising di ruang tamu. Kakak, kita nak pergi Malaysia. Tetapi saya berasa bimbang. Kalau Malaysia tak seperti yang ayah harapkan, macam mana? Hubungan saya dengan Adnan akan berakhir. Beberapa malam kemudian, malam sebelum berlepas ke Malaysia, saya berdiri di hadapan cermin dan melihat wajah saya sendiri. Air muka saya bercampur dengan ketakutan dan keterujaan. Macam mana kalau Malaysia adalah tempat lama seperti yang ayah fikirkan? Tetapi pada masa yang sama, imej Adnan yang saya lihat muncul. Keikhlasan ketika menyelamatkan nyawa, semangat berbakti, tingkah laku yang sopan. Negara yang membesarkan orang seperti itu mustahil menjadi tempat yang teruk. Pintu bilik terbuka. Emily masuk. Kakak, belum tidur ke? Teruja sikit. Emily duduk di sebelah saya. Kakak jangan takutlah. Malaysia ni negara yang hebat. Betul-betul. Saya jamin. Kenapa yakin sangat? Saya tengok reaksi orang asing kat internet, Kak. Semua orang kata bila pergi Malaysia akan terkejut. Maju sangat, selamat. Orang baik-baik. Emily bercakap tanpa henti. Perempuan seorang naik teksi malam pun selamat. Dompet hilang pun boleh dapat balik. Kereta api bawah tanah pun bersih. Makanan pun sedap. Tapi kalau ayah kecewa, taklah. Ayah akan terkejut lagi. Ia lebih canggih daripada London tahu. Pada saat itu, ibu pun masuk. Belum tidur lagi, sayang. Ibu duduk di birai katil saya. Sophie, jangan terlalu risau. Ayah kamu ni, dia akan terima kebenaran akhirnya. Tapi ibu, prasangka ayah kuat sangat. Akhirnya, dia akan percaya pada apa yang dia lihat dengan mata sendiri. Ibu memegang tangan saya, dan kalau itu pilihan kamu, negara tu mesti tempat yang hebat. Ibu pun fikir baik tentang Adnan, ya? Ibu tersenyum. Ibu tengok mata dia pun dah tahu. Lelaki muda tu ikhlas dan tak menipu. Ibu, kenapa ibu rasa ayah tiba-tiba berubah fikiran? Ibu berfikir sejenak dan menjawab, ayah kamu menghormati orang yang bertindak. Adnan selamatkan nyawa 2 kali, dan dia berani suarakan pendapatnya hari itu. Itu yang mengubah hati dia. Saya masih tidak boleh tidur, melihat pemandangan malam London di luar tingkap. Dalam 24 jam akan datang, kami akan berada di Kuala Lumpur, negara Adnan, negara yang dia banggakan. Akhirnya, saya memutuskan untuk tidak takut, akan melihat dengan mata sendiri dan membuat keputusan, bukan daripada prasangka ayah. Saya rasa perjalanan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Dan perasaan itu menjadi kenyataan. Selepas penerbangan 14 jam, kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Malaysia. Kejutan bermula sebaik sahaja pintu kapal terbang dibuka. Selamat datang ke Malaysia, robot menyambut kami. Betul-betul robot. Robot humanoid putih memandu kami dengan bahasa Inggeris yang lancar. Counter immigration ada di sana. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Emily menjerit, wah, robot, betul-betul robot. Ayah melihat sekeliling dengan senyap. Dinding kaca besar setinggi siling. Imej indah pemandangan bermusim Malaysia mengalir melalui skrin LED. Lantai berkilat seperti cermin. Kami sampai di counter immigration. Barisan bergerak lancar. Sila imbas pasport, tuan, pekerja itu mengesyorkan. Adnan ketawa dan berkata, Lord Richard, ada pintu immigration pengecaman wajah. Tuan cuma perlu tengok kamera. Ayah melangkah melalui pintu, tidak percaya. Pengesahan selesai serta-merta. Tak sampai 10 saat. Mungkinkah ni, ayah menunjukkan riak wajah terkejut buat kali pertama. Malaysia telah menggunakan sistem paling canggih, tuan, jelas Adnan. Ini lapangan terbang pintar bertaraf dunia. Di tempat mengambil bagasi, kejutan lagi. Beg kami telah keluar dan pekerja menyusunnya dengan kemas. Sopannya layanan ni, apabila berjalan untuk menaiki Clear Express di atas eskalator, ia adalah ruang yang bersih dan canggih.
Kami menaiki kereta api. Wah, ada wifi. Percuma pula tu, seru Emily. Kelajuan pun hebat. Tak sangka berada dalam kereta api bawah tanah London. Kereta api mula bergerak. Walaupun laju, ia hampir tidak bergegar. Hampir tidak kedengaran bunyi bising. Dan apabila melihat keluar tingkap kereta api yang menuju ke pusat bandar, wah, ibu berseru. Pemandangan Kuala Lumpur terbentang luas di luar tingkap. Pencakar langit yang tinggi tanpa henti. Lebuh raya yang kompleks. Sebuah metropolitan besar yang menggabungkan kemodenan dengan alam semula jadi. Ia adalah saiz yang berbeza dari London. Ayah membuka mulut sedikit dan bergumam perlahan, jauh lebih besar daripada London. Kata-kata ini merangkumi segala-galanya. Kejutan melihat bandar yang pernah menjadi runtuhan selepas perang telah menjadi bandar besar yang kini mengatasi London. Populasinya 18 juta orang di kawasan Greater KL, Tuan, jelas Adnan. Lebih daripada seperempat penduduk Malaysia berkumpul di sini. Apabila tiba di KL Central, kejutan lagi. Stesen itu sendiri seperti sebuah karya seni besar. Terdapat pusat membeli belah, restoran, dan bangunan bata merah yang indah. Ini ke stesen, mata Emily terbeliak. Dalam teksi yang menuju ke hotel, ayah bertanya, bandar ni terang macam ni ke, walaupun waktu malam. Ini bandar yang tak pernah tidur, Tuan, jawab pemandu teksi. Kedai serbaneka pun buka walau tengah malam dan dikatakan keselamatannya nombor 1 di dunia. Paling selamat di dunia? Tanya ayah dengan rasa sangsi. Ya, Tuan, perempuan jalan seorang diri waktu malam pun selamat. Apabila masuk ke lobi hotel, semua kaki tangan tunduk hormat serentak. Selamat datang. Daftar masuk selesai dengan lancar menggunakan tablet. Lift membuka pintu sebelum kami menekan butang. AI sedang meramalkan laluan pergerakan pelanggan, jelas Adnan. Pemandangan malam Kuala Lumpur yang dilihat dari suite tingkat 40 sangat menakjubkan. Jutaan lampu mengalir seperti sungai. Ayah berdiri di tepi tingkap dan melihatnya seketika, kemudian menghela nafas dan berkata, "Saya silap sama sekali, betul-betul." Ia adalah saat retakan pertama dan terbesar muncul pada dinding prasangka. Tetapi ini hanyalah permulaan. Keesokan paginya, kami menuju ke dataran Merdeka dan Masjid Negara. Apabila berdiri di hadapan Masjid Negara, menara dan bangunan besar itu membuatkan kami kagum. Ia mempunyai sejarah ratusan tahun, Tuan, jelas Adnan. Kami menjaga dan memelihara bangunan lama dengan baik. Sungguh hebat, puji ayah. Apabila berjalan melalui pasar berdekatan, ia penuh dengan kehidupan, pelancong bersorak. Wah, masjid ni cantik. Emily teruja. Apabila masuk ke dalam dewan solat, keanggunan membuatkan kami terkejut. Bau kemenyan, udara yang tenang. Ibu memuji, macam mana mereka boleh bina bangunan macam ni dengan kayu sepenuhnya. Seni bina Melayu tradisional menekankan keharmonian dengan alam semula jadi, Puan, jelas Adnan. Ia teknik menyambung kayu tanpa menggunakan paku, kuat terhadap gempa bumi juga. Kami meninggalkan masjid dan pergi ke kedai sewa pakaian tradisional Melayu. Emily sudah teruja. Kakak, kita pakai baju kurung. Mesti viral, kalau post kat Instagram, ibu pun berminat. Akhirnya, kami semua memutuskan untuk memakai pakaian Melayu. Saya memilih baju kurung biru. Emily memilih warna merah jambu. Yang mengejutkan, apabila saya mengajak ayah memakai baju Melayu, dia bersetuju tanpa disangka. Ayah yang memakai baju Melayu biru kelihatan lebih segak daripada yang disangka. Memang nampak bergaya, Tuan, puji Adnan. Kami berjalan dengan pakaian Melayu di sepanjang jalan lama. Lorong sempit, pemandangan bumbung atap yang tersusun indah. Yang menghairankan, rumah-rumah lama itu masih didiami. Rumah lama macam ni masih ada orang tinggal, ya? Tanya ibu. Ya, Puan. Bahagian dalam telah diubah suai menjadi moden, tetapi luaran masih mengekalkan tradisi, jawab Adnan. Masa lalu dan masa kini hidup bersama. Kami masuk ke sebuah pondok Melayu tradisional. Terdapat kolam kecil di taman. Jemput minum teh herba dan kuih muih, Adnan menjemput. Teh herba yang pahit dan kuih muih yang manis sangat serasi. Menarik, puji Emily. Pada masa itu, saya terdengar pelancong asing di meja sebelah memesan makanan dalam bahasa Malaysia. Terima kasih, sedap.
Orang asing belajar bahasa Malaysia juga? Ayah terkejut. Kebelakangan ini, orang asing yang berminat dengan budaya Malaysia dan belajar bahasa Malaysia semakin meningkat dengan pantas, Tuan. Kesan daripada drama dan filem Malaysia pun banyak, kata pemilik kedai dengan bangga. Pada waktu petang, kami pergi ke restoran yang menjual nasi lemak resipi lama. Nasi lemak yang baru siap nih. Ini ke nasi lemak yang asli. Ayah mengangguk selepas makan nasi lemak. Rasa bahan-bahannya betul-betul keluar. Selepas itu, kami pergi ke muzium. Kami melihat seni halus Malaysia, seperti kain songket, tembikar, dan lukisan dinding. Tengok songket ni, puji ibu. Dah ratusan tahun, tapi masih jelas dan cantik macam ni. Dalam perjalanan pulang ke hotel pada waktu petang, ayah berkata, saya tak tahu Malaysia mementingkan sejarah sebegitu rupa. Saya ingat ia cuma negara yang selesa. Malam itu, Adnan menghantar mesej kepada saya. Macam mana hari ini, Sophie? Ayah dah mula buka hati, Adnan. Ya, dinding prasangka sedang runtuh sedikit demi sedikit. Hari ke-3, kami pergi melihat masa kini Kuala Lumpur. Destinasi pertama ialah Menara Berkembar Petronas, setinggi 452 meter. Salah satu pencakar langit tertinggi di dunia, Tuan, jelas Adnan. Jauh lebih tinggi daripada The Shard di London, puji Emily. Kami menaiki lift berkelajuan tinggi ke dek pemerhatian dalam sekelip mata. Telinga berdengung kerana kelajuan. Wow, Kuala Lumpur yang dilihat dari dek pemerhatian memang menakjubkan. Bandar yang terbentang tanpa henti. Panorama besar yang harmoni dengan sungai dan alam semula jadi. Di sana ada bukit bukau berhampiran Kuala Lumpur, Tuan, Adnan menunjuk ke kejauhan. Kuala Lumpur sangat dekat dengan alam semula jadi. Di atas lantai yang diperbuat daripada kaca, ayah bimbang. Selamat ke ni? Ini kaca keselamatan, Tuan. Gajah pijak pun takkan pecah, Adnan ketawa. Kami berpindah ke pavilion, Bukit Bintang. Orang ramai di persimpangan pavilion sangat menakjubkan. Ramai betul orang ni. Macam mana boleh jalan tanpa berlanggar? Ayah memerhati. Disiplin yang bagus, ya. Disiplin orang Malaysia memang terkenal di seluruh dunia, Tuan, jelas Adnan. Selepas itu, kami melawat bilik pameran produk teknologi terkini Malaysia. Ini semua produk Malaysia ke? Ibu terkejut. Kamera, permainan, dan teknologi robotik. Malaysia adalah kuasa besar dalam teknologi, Puan, jelas kaki tangan itu dengan bangga. Ayah memegang kamera model terkini dan memuji. Teknologi macam ni boleh buat ke? Hebat. Selepas makan malam, Adnan membawa kami ke sebuah kafe yang dibuka 24 jam. Walaupun sudah jam 10 malam, kafe itu dipenuhi dengan orang yang sedang membaca buku atau bekerja. Orang Malaysia ni rajin, cik, kata Adnan. Di meja sebelah, ada orang asing sedang belajar bahasa Malaysia. Kenapa awak belajar bahasa Malaysia? Tanya Emily. Saya nak kerja kat syarikat Malaysia, jawab seorang lelaki muda Amerika. Saya suka budaya Malaysia, keselamatannya bagus, makanan pun terbaik, tambah seorang wanita muda Perancis. Animasi, permainan, fashion, semuanya cool habis. Walaupun sudah melebihi jam 11 malam, bandar itu masih terang. Kedai serbaneka, restoran, tempat karaoke, semuanya buka. Betul-betul bandar yang tak pernah tidur, puji ayah. Tapi selamat ke? Pada saat itu, sekumpulan wanita muda ketawa berjalan lalu. Walaupun sudah lewat malam, mereka tidak menunjukkan kebimbangan. Malaysia adalah salah satu negara paling selamat di dunia, Tuan, kata Adnan dengan yakin. Perempuan jalan seorang diri waktu malam pun selamat. Dalam teksi yang kembali ke hotel, ayah berkata, tenaga bandar ni sangat menakjubkan. Jauh lebih bersemangat daripada London. Malam itu, Emily datang ke bilik saya dengan teruja. Kakak, ayah nampak terkejut sangat, tahu. Dia tak tahu Malaysia akan sehebat ni. Ya, dinding prasangka sedang runtuh dengan pantas. Hari ke-4 adalah hari istimewa. Hari kami dijemput ke rumah ibu bapa Adnan. Saya bimbang sama ada ayah akan pergi atau tidak, tetapi ayah pula bersetuju tanpa disangka. Kalau dapat lihat kehidupan sebenar mereka, baru boleh faham dengan lebih baik. Ibu bapa Adnan tinggal di sebuah kondo mewah di pusat bandar. Kejutan bermula dari pintu masuk. Pintu terbuka dengan sistem kunci automatik.
Selamat datang anak. Perjalanan jauh, jemputlah masuk. Ibu Adnan menyambut dengan ceria. Apabila masuk ke dalam rumah, kami terkejut dengan hiasan dalaman yang mewah. Pemandangan Kuala Lumpur dapat dilihat dari tingkap ruang tamu. Pemandangan yang cantik betul, puji ibu. Di meja makan, terdapat hidangan Malaysia yang indah seperti hidangan nasi keluarga, rendang, dan sayur lodeh. Ini semua makanan yang mak masak sendiri ke? Ibu terkejut. Ini adalah hati budi bahasa Malaysia, Puan, jawab Ibu Adnan. Terutamanya tetamu penting, kami akan sediakan dengan penuh niat. Semasa makan, Ayah Adnan menceritakan, masa muda, saya pun pernah belajar kat England, Tuan. Banyak belajar kat sana. Begitu ke? Ayah menunjukkan minat. England pada masa itu adalah impian kami, Tuan. Sekarang pun masih hormat, tapi sekarang Malaysia pun ada kekuatan sendiri. Kekuatan apa, Tuan? Kehalusan dan keharmonian, Tuan. Sama ada dalam perubatan atau teknologi, orang Malaysia akan ambil berat tentang butiran kecil. Ibu Adnan mengupas buah-buahan untuk kami dan berkata, nampak Cik Sophie ni orang baik, saya pun lega. Anak lelaki saya memang bertuah. Tak, saya yang bertuah. Saya malu. Kewarganegaraan tak penting, nak. Kalau orang baik, itu dah cukup. Kehangatan itu membuatkan saya hampir menangis. Ayah pun kelihatan terharu. Selepas makan, Ayah Adnan membawa kami melihat perpustakaan. Dinding dipenuhi buku. Banyaknya buku perubatan, Ayah melihat dengan minat. Separuh daripadanya adalah buku Inggris edisi asal, Tuan. Ayah Adnan mengeluarkan satu buku. Tuan kenal buku ni, kan? Buku perubatan Grey's Anatomy. Oh, buku ni. Ayah kelihatan gembira. Buku yang saya selalu syorkan kat pelajar. Kedua-dua mereka cepat mesra dengan topik perubatan. Walaupun berbeza bidang, mereka mempunyai empati sebagai doktor. Apabila kami hendak meninggalkan rumah, Ibu Adnan memberikan hadiah, kuih muih yang dibungkus dengan kain songket yang cantik. Cuma benda kecil, nak. Sebagai cenderamata dari Malaysia, terima kasih banyak-banyak, Ibu terharu. Dalam kereta, Ayah berkata, mereka memang orang yang berbudi bahasa, menyambut kita tanpa prasangka. Hari itu adalah hari kami merasai hati budi Malaysia. Malam terakhir, Adnan membawa kami ke tempat istimewa. Ia adalah kapal persiaran di perairan Sungai Selangor atau Laut Selat Melaka. Tempat yang boleh nampak pemandangan malam Kuala Lumpur paling cantik, Cik, kata Adnan. Apabila kapal berlayar, pemandangan malam Kuala Lumpur terbentang luas seperti panorama, jambatan terang, cahaya hangat bangunan tinggi, dan keindahan metropolitan. Tak sangka, puji Ayah. Ini ke negara yang bangkit selepas perang, betul-betul. Di atas kapal, ada persembahan muzik secara langsung. Gabungan tradisi dan kemodenan, ya, puji Ibu. Pada saat itu, muzik berhenti dan lampu malap. Saya fikir, apa yang berlaku? Tiba-tiba, lampu sorot menyinari saya, dan Adnan melutut di hadapan saya. Sophie, suara Adnan bergetar. Sejak saya jumpa awak, hidup saya berubah sepenuhnya. Di tangannya, ada kotak baldu kecil. Cincin. Di bandar yang indah ini, tanah air saya, ada perkara yang saya nak tanya awak. Sudikah awak kahwin dengan saya? Air mata saya mengalir. Orang di sekeliling menahan nafas melihat. Ya, apabila saya menjawab, tepukan dan sorakan bergema di seluruh kapal. Tahniah, indah. Ucapan selamat datang dalam pelbagai bahasa. Tangan Adnan bergetar semasa dia menyarungkan cincin kepada saya. Ambil masa sekejap. Maaf, tangan saya bergetar. Adnan ketawa malu. Saya pun bergetar. Saya menangis dan berkata. Pada saat itu, Ayah berjalan masuk. Semua orang tegang, ingin tahu bagaimana Ayah akan bertindak balas. Ayah meletakkan tangan di bahu Adnan dan berkata, kau pasti akan buat anak perempuan saya bahagia. Saya akan cuba yang terbaik, Lord Richard, jawab Adnan dengan serius. Malaysia. Ayah merenung pemandangan malam Kuala Lumpur, kemudian berkata, saya silap sama sekali. Negara ni tempat yang hebat, betul-betul. Ayah menyambung, maruah datang bukan dari keturunan, tetapi dari tindakan, seperti kau dan seperti rakyat di negara ni. Ibu memeluk saya. Tahniah, Sophie. Jumpa orang yang sangat baik. Emily sedang mengambil gambar. Kakak, Instagram viral ni. Melamar kat perairan Kuala Lumpur.
Apabila kapal kembali ke jeti, bunga api menyala. Bunga api yang cantik menghiasi langit malam. Awak sediakan bunga api ini juga ke? Saya bertanya. Tak, Cik. Ini kebetulan betul-betul. Adnan pun terkejut. Macam ada festival ya, hari ini memang takdir. Ayah tersenyum. Langit pun merestui kita. Selepas kembali ke hotel pada malam itu, ucapan selamat daripada keluarga berterusan. Memang bagus jumpa keluarga Adnan, kata ayah dari hati. Dan bagus dapat tengok Malaysia dengan mata sendiri. Ayah dah buang semua prasangka, ya? Tanya Emily nakal. Buang semua, ayah mengakui. Malaysia adalah masa depan. Saya baru faham akhirnya. Seminggu selepas kembali ke London, media sosial yang Emily post menjadi isu hangat. Kakak saya dah bertunang dengan doktor Malaysia. Lamaran di perairan Kuala Lumpur. Tontonan jutaan dalam sehari. 500 like. Komen membanjiri, cemburu. Lelaki Malaysia hebat. Saya pun nak pergi Malaysia. Suatu hari, BBC menghubungi, Cik Sophie, boleh kami temu ramah? Dalam topik cinta bangsawan British dan Doktor Malaysia. Pada mulanya saya hendak menolak, tetapi Adnan berkata, ini peluang yang baik, supaya orang kenal Malaysia dengan betul. Hari siaran. Studio penuh dengan ketegangan. Macam mana Cik jumpa dia? Saya nampak dia selamatkan pesakit jantung terhenti di kereta api bawah tanah, Tuan, dan jumpa lagi, macam takdir. Macam mana dengan Malaysia? Sama sekali berbeza daripada prasangka, Tuan. Selamat, maju, dan yang paling penting, orangnya baik-baik. Ayah pun ditemu ramah. Dengar cerita, pada mulanya Tuan tak setuju, ya? Memang memalukan, tapi betul, Tuan. Saya ada prasangka. Tapi bila saya pergi tengok dengan mata sendiri, Malaysia ni negara yang mengejutkan. Sekarang, saya gembira ada menantu yang membanggakan. Selepas siaran, reaksi sangat hangat. Saya pun kena pergi Malaysia. Saya dah mohon visa ke Malaysia. Siri dan filem Malaysia bukan lagi fantasi. Kawan-kawan menghubungi. Sophie, aku dah mohon kerja kat syarikat Malaysia. Kat cawangan London Syarikat Teknologi Malaysia. Perubahan merebak dengan pantas. Universiti di London menambah kursus bahasa Malaysia. Pameran kerjaya syarikat Malaysia penuh sesak. Ramai yang bertanya kepada Hospital Adnan. Macam mana nak buat latihan perubatan kat Malaysia? Saya nak jadi sukarelawan kat Hospital University di Kuala Lumpur. Suatu hari, ada berita mengejutkan. National Health Service England sedang bersedia untuk menjadikan sistem perubatan Malaysia sebagai model. Ayah melihat surat khabar dan berkata, mulai sekarang, ini adalah era di mana England perlu belajar dari Malaysia. Pada masa itu, kerajaan Malaysia mula mengambil tindakan. Mengembangkan tarikan kepada kaki tangan bertaraf dunia, mengukuhkan sokongan untuk penempatan warga asing. Tiket Festival Animasi Malaysia habis dijual dalam sekelip mata. Restoran Malaysia penuh ditempah sehingga tidak boleh ditempah lagi. Apabila berita perkahwinan kami diketahui, ucapan tahniah membanjiri. Semoga anda menjadi jambatan yang menghubungkan dua negara. Terima kasih kerana buat saya minat Malaysia. Nampaknya, kami telah menjadi jambatan, benar-benar, menghubungkan England dengan Malaysia. Setahun kemudian, saya menjadi isteri Adnan dan tinggal di Kuala Lumpur. Bangun pagi, saya melihat pencakar langit Kuala Lumpur di luar tingkap. Bangunan yang indah yang berubah warna mengikut musim. Sekarang musim bunga dengan bunga-bungaan mekar sepenuhnya. Sophie, sarapan. Adnan memanggil dari dapur. Di meja makan, ada roti bakar, kopi, dan buah-buahan Malaysia yang lazat. Saya menghidupkan TV. BBC News sedang bersiaran. Permohonan visa Malaysia memecahkan rekod tertinggi lagi. Jumlah ketibaan di Kelia dan Subang meningkat dengan mendadak, kata penyampai berita itu. Orang muda dari seluruh dunia sedang berkumpul di Malaysia. Ia telah menjadi tanah peluang dalam semua bidang, pendidikan, perubatan, teknologi, dan budaya. Skrin bertukar. Kelihatan lapangan terbang Malaysia. Orang muda dari pelbagai negara berjalan keluar dari pintu imigresen dengan wajah teruja. Saya datang sini untuk buka syarikat di Malaysia, kata seorang lelaki muda Amerika. Saya datang untuk belajar teknologi kecantikan Malaysia, seorang wanita muda Perancis tersenyum ceria. Saya berjaya masuk Institut Penyelidikan Kejuruteraan Malaysia, kata seorang lelaki muda India dengan bangga.
Sekarang, ada ramai kawan asing di sekeliling kami. James, rakan sekelas dari Oxford, mendapat kerja di syarikat perisian Malaysia. Mary dari Sorbonne bekerja di syarikat kosmetik Malaysia. Kuala Lumpur dah jadi pusat dunia, kata James. Saya bangga dapat kerja kat sini. Emily pun datang ke Malaysia tahun lepas. Dia sedang belajar di Sekolah Bahasa Malaysia. Kakak, saya dah lulus ujian Bahasa Malaysia tahap N2. Emily bermegah. Dah macam orang Malaysia dah ni. Mestilah. Tahun depan saya akan kerja kat syarikat Malaysia. Ibu bapa pun kerap melawat Malaysia. Sekarang ayah suka minum arak buatan Malaysia. Arak ni rasa dia sedap betul, kata ayah sambil memegang gelas wain kecil. Betul-betul dah jadi bapa mentua orang Malaysia ni, ayah Adnan ketawa. Saya sedang bekerja dalam pasukan kerjasama perubatan antarabangsa. Bertanggungjawab untuk melatih kaki tangan perubatan dari seluruh dunia. Hari ini, 30 orang dari England datang untuk latihan. Kami nak belajar sistem perubatan Malaysia, kata mereka. Teknologi pembedahan robotik tu menakjubkan. Koordinasi perubatan kecemasan sangat cekap. Saya rasa bangga kerana Malaysia kini telah menjadi negara yang memberi ilmu. Pada waktu petang, saya dan Adnan berjalan di tepi Sungai Klang, Selangor, tempat kami pernah melamar. Tak menyesal, kan, Sophie? Tanya Adnan. Tak sikit pun, Adnan, saya menjawab. Sini betul-betul rumah saya. Kuala Lumpur telah menjadi tanah air saya. Jiran yang baik hati, sistem yang selesa, bandar yang sempurna, makanan yang lazat, dan yang paling penting, di sini ada masa depan. Bandar ini dipenuhi dengan orang asing yang datang dengan impian. Di kafe, kedengaran bahasa dari pelbagai negara. Di hadapan universiti, pelajar dengan pelbagai warna kulit dan bangsa bertukar-tukar pendapat. Malaysia dah jadi pusat dunia, ya, puji Adnan. Ya, Adnan. Sekarang dunia sedang menuju ke Malaysia. Negara yang bangkit daripada pemulihan selepas perang, menjadi kuasa ekonomi, mempunyai standard pendidikan tinggi, dan budaya yang memimpin dunia. Dan yang paling penting, ia adalah negara dengan hati budi yang hangat. Inilah Malaysia. Pemandangan malam Kuala Lumpur bersinar di luar tingkap. Tenaga bandar yang menyala ini menarik orang di seluruh dunia. Saya bertuah kerana bertemu Adnan dan mengenali negara yang hebat ini. Tapi sekarang, semua orang dah tahu. Pusat masa depan, tanah peluang, tempat impian menjadi kenyataan, itulah Malaysia. Cinta Malaysia, saya bergumam. Kerana di sini adalah negara saya. Sampai di sini, bagaimana pula kisah Sophie, anak bangsawan British? Kita telah melihat perubahan serat-serat dan 80 darjah keluarga bangsawan British yang penuh dengan prasangka apabila mereka merasai Malaysia sendiri. Dan hakikat bahawa orang muda dari seluruh dunia sedang berbondong-bondong datang ke Malaysia untuk mencari peluang. Malaysia hari ini, yang dibina dengan usaha nenek moyang, telah menjadi negara maju yang diidam-idamkan dan ingin dipelajari oleh seluruh dunia. Kami akan membawakan imej negara keajaiban yang telah anda semua bina dan akan meneruskan kebanggaan ini kepada anak cucu kita. Di saluran ini, jika anda ingin berkongsi kebanggaan Malaysia, sila tekan langgan dan like. Dan jika anda mempunyai kata-kata yang ingin disampaikan kepada keluarga ini, sila tinggalkan komen. Jumpa lagi dengan kisah yang lebih mengagumkan daripada ini. Terima kasih.